Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi. Siapa lagi kalau bukan Sehistrozi dalam e-tuition. Subjek apa? Yes, subjek apa lagi kalau bukan subjek sejarah. Dan apa topik yang kita akan belajar pada hari ini ya? Topik yang saya akan sentuh pada hari ini adalah mengenai kebangkitan nasionalisme. Okey, sejarah tingkatan 4 silibus KSSM bab yang kedua. Okey. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok apa yang kita akan belajar dalam bab ni. Okey. So, kalau kamu tengok dalam slide saya tu, saya akan terangkan secara keseluruhan apa yang kita akan belajar throughout this chapter. Okey. Wah, cakap English kau. Okey. So, kalau kamu tengok dekat situ, yang pertama kita akan belajar tentang maksud nasionalisme. Itu adalah subtopik yang pertama. Nanti saya akan terangkan. Lepas tu kita akan belajar mengenai perkembangan idea nasionalisme daripada barat. Macam mana munculnya idea nasionalisme ataupun perkataan nasionalisme ini. Nanti kita akan belajar pasal revolusi keagungan, revolusi Perancis, revolusi Amerika dan sebagainya. Okey. So, subtopik yang ketiga, kalau kau tengok dalam slide saya, kita akan belajar juga perkembangan nasionalisme di Asia. Okey, bagaimana peristiwa-peristiwa nasionalisme yang pernah berlaku di Asia pada zaman dahulu. Kita akan pergi ke negara India, terbang ke China, terbang ke Turki Uthmaniyah dan juga Mesir, dan kita akan kembali ke Jepun. Kita akan tengok nanti bagaimana situasi dan bagaimana proses nasionalisme berlaku dekat negara-negara ni. Okey, ini subtopik yang ketiga. Subtopik yang keempat, kita akan kecilkan skop pembelajaran kita kepada peristiwa nasionalisme yang lebih kecil lagi, iaitu kita akan pergi ke sekitar Asia Tenggara, iaitu kita akan pergi ke Filipina, kita akan pergi ke Burma atau hari ini dikenali sebagai Myanmar, kita akan pergi kepada Vietnam, kita akan pergi Indonesia dan juga Thailand. Dan setiap peristiwa nasionalisme yang berlaku dekat negara ni, okey, negara-negara ni berbeza. Okey, kenapa berbeza? Nanti saya akan terangkan. Sebab korang kena tahu maksud nasionalisme dahulu, baru saya boleh terangkan dengan lebih mendalam. Subtopik yang kelima, kita akan tengok bagaimana kesedaran nasionalisme di negara kita. Kita dah pergi ke barat, lepas tu kita belajar subtopik yang kita tentang Asia, dan kita kecilkan lagi pergi ke Asia Tenggara. Dan sekarang sudah semestinya kita akan fokuskan kepada nasionalisme yang berlaku dekat negara kita. Kita akan tengok bagaimanakah perjuangan pada zaman KMM ataupun pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Lepas tu perjuangan Sultan Kedah, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Melayu dan tokoh-tokoh Melayu Inggeris. Okey. So, itu adalah subtopik yang kelima. Dan subtopik yang keenam, kalau korang tengok, kita akan belajar tentang faktor-faktor kemunculan nasionalisme di negara kita. Macam mana boleh tiba-tiba nasionalisme yang ada dekat negara lain tiba-tiba ada dekat negara kita? Macam mana boleh adanya nasionalisme dekat negara kita? Itu juga kita akan belajar pada bab ini, pada subtopik yang keenam. Okey. So, yang terakhir kita akan belajar mengenai perkembangan nasionalisme. Subtopik ini adalah subtopik yang terakhir. Kita akan tengok bagaimana perkembangan peristiwa ataupun proses nasionalisme berlaku di negara kita melalui golongan intelektual. Siapa itu golongan intelektual? Nanti saya akan terangkan. Lepas tu melalui perjuangan penulisan, perjuangan gerakan dan sebagainya, sehinggalah kita merdeka. Nanti kita akan belajar dalam bab ini, dan ianya dibahagikan kepada 7 subtopik, dan saya akan cuba cover dalam seberapa banyak video yang saya boleh. Dan pada hari ini kita akan cuba tengok yang pertama dahulu, maksud nasionalisme. Okey. Maafkan saya, ada yang ke-8. Subtopik yang ke-8 pun kita ada. Okey. Subtopik yang ke-8 adalah mengenai kesan nasionalisme. Kita akan tengok kesan-kesan nasionalisme terhadap politik, ekonomi dan juga sosial yang ada dekat negara kita. Dan ini adalah 8 subtopik yang kita akan belajar dalam bab kebangkitan nasionalisme pada tingkatan
4. Okey, so kita pergi yang pertama. Kalau korang tengok dekat situ dalam slide saya tu, apa maksud nasionalisme? Pernah tak korang dengar tentang nasionalisme? Okey, selalu dengar dekat sekolah lagu nasional, lagu nasional, kereta nasional dan sebagainya. Tapi apa maksud nasional sebenarnya ataupun nasionalisme? Okey, nasionalisme dalam istilahnya bermaksud dalam istilah dan bahasanya bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan juga negara, ataupun dalam bahasa mudahnya ianya berkaitan dengan semangat kebangsaan yang ingin bebas daripada pengaruh asing. So dalam bahasa mudahnya, kalau kamu nak tahu, okey, kalau kamu dalam slide saya tu, keinginan membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Okey, so selazimnya kalau kamu nak faham maksud nasionalisme ni, okey, ianya merupakan satu semangat, okey, yang muncul dalam sebuah masyarakat. Okey, masyarakat yang macam mana? Nasionalisme ataupun semangat nasionalisme ini akan muncul dalam diri masyarakat yang ditindas. Ditindas oleh siapa? Kebanyakannya ditindas oleh penjajah. Tapi bentuk penindasan itu tidak hanya berlaku oleh penjajah. Ada juga rakyat atau masyarakat yang ditindas oleh sistem pemerintahannya sendiri. Contoh sistem raja berkuasa mutlak dekat China. Contoh kalau dekat India kita ada penjajah. Dan dekat negara kita juga ada semangat nasionalisme. Dan kita juga merupakan masyarakat yang ditindas. Ditindas oleh siapa? Oleh pengaruh asing. Dan siapa pengaruh asing itu? Ianya adalah kuasa penjajah. Dan kita pernah ada penjajah daripada Portugal, Belanda, Jepun dan juga British. Dan mereka ini orang kata datang ke negara kita untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka membolok hasil-hasil bumi kita untuk kepentingan mereka sendiri. Dan sebab itulah munculnya semangat nasionalisme dalam diri masyarakat di tanah Melayu. Dan sebabkan itulah mereka inginkan kebebasan dan ingin mewujudkan negara bangsa mereka sendiri ataupun negara bangsa kita sendiri yang berdaulat. Maksudnya tidak ada pengaruh asing yang boleh melakukan sesuatu mengikut orang kata melakukan sesuatu perkara mengikut sesuka hati mereka. Itu adalah maksud orang kata secara ringkas. Apa itu maksud nasionalisme? Okey. So, seterusnya kita akan tengok mengenai kemunculan idea nasionalisme ataupun nasionalisme. Dari mana datangnya idea nasionalisme ni? Ini kita akan tengok. Yang pertama adalah bermula daripada revolusi Inggeris. So maksudnya dalam masyarakat yang berlaku dekat dunia ni dahulu, masyarakat mana yang mewujudkan perkataan nasionalisme ini, mewujudkan konsep nasionalisme ini adalah berasal daripada 3 peristiwa penting di Eropah, iaitu yang pertama adalah revolusi Inggeris, dan yang kedua kita ada revolusi Perancis, dan yang ketiga kita ada revolusi Amerika. Okey, so kita tengok satu persatu apa peristiwa yang berlaku dekat setiap negara-negara ni. Okey, yang pertama, revolusi Inggeris berlaku di Eropah, di England. Apabila rakyat England, pada ketika itu sistem pemerintahannya adalah sistem raja berkuasa mutlak, di mana rakyat rakyat-rakyat pertengahan dan juga rakyat-rakyat bawahan tidak ingin lagi diperintah oleh golongan-golongan kerabat diraja yang berkuasa mutlak. Jadi mereka ingin menolak sistem itu sebab mereka inginkan kebebasan bersuara. Mereka nak semua hak sama rata di antara rakyat. Tidak ada golongan atasan, tidak ada golongan bawahan. Jadi mereka telah mewujudkan satu konsep, iaitu konsep raja berperlembagaan. Apa itu konsep raja berperlembagaan? Ianya adalah satu konsep di mana mereka masih ada lagi sistem pemerintahan ataupun sistem beraja, tetapi sistem beraja mereka berbeza dengan sistem beraja yang sebelum ini. Kalau sebelum ini mereka adalah sistem raja berkuasa mutlak, tapi mereka tukar kepada sistem raja berperlembagaan. Apa beza kedua-duanya ini? Sistem raja berkuasa mutlak maksudnya raja itu memerintah keseluruhan negara dan raja itu berhak untuk melakukan apa saja yang dia nak ikut sesuka hati dia, dan tidak ada orang boleh mempertikaikan tindakan raja tersebut. Nampak tak?
Itu adalah sistem raja berkuasa mutlak. Bagaimana pula dengan sistem perlembagaan? Sistem raja berperlembagaan adalah masih ada lagi sistem beraja. Tetapi sistem beraja itu walaupun dia ada raja, dia memerintah, tetapi ada satu lagi kuasa di atas raja yang kita sebut sebagai perlembagaan ataupun kita panggil sebagai undang-undang tertinggi. Maksudnya raja boleh lakukan apa saja, tidak kisah, asalkan ia tidak melanggar undang-undang tertinggi, iaitu perlembagaan. Maksudnya dekat sini raja juga masih boleh didakwa. Itu maksud raja berperlembagaan. Dan inilah sistem yang ditukar oleh orang-orang Inggeris, iaitu daripada raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. Okey, dapat dekat situ ya. Okey, so kita tengok lagi kenapa mereka ingin tukar raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. Saya dah terangkan tadi, disebabkan rakyat ingin memperjuangkan hak asasi rakyat. Okey, mereka tak nak, macam saya cakap, dia tak nak golongan atasan, tak nak golongan bawahan. Mereka nak sistem pemerintahan mereka adil. Okey, maksudnya walaupun ada raja, mereka tak nak raja itu bertindak sesuka hati seperti sistem raja berkuasa mutlak. Okey, so sebab itulah kenapa mereka mentukar sistem pemerintahan mereka kepada sistem raja berperlembagaan. Okey, so seterusnya kalau korang tengok, itu adalah satu konsep idea yang wujud. Okey, maksudnya rakyat-rakyat Inggeris tidak ingin ditindas oleh raja berkuasa mutlak, jadi mereka tukar, mereka buat satu revolusi, mereka ubah sistem pemerintahan. Dan rakyat-rakyat yang mengubah sistem pemerintahan inilah kenapa mereka boleh mengubah, sebab mereka ada semangat nasionalisme. Okey, yang seterusnya revolusi Perancis. Dan Perancis menghadapi masalah lebih kurang sama macam Inggeris, di mana sistem pemerintahan mereka ada sistem raja berkuasa mutlak, dan raja Perancis pada ketika itu sangat-sangat tidak kompeten ataupun tidak, orang kata, bertindak kejam terhadap rakyat-rakyatnya. Raja dia boros, raja dia menindas golongan-golongan bawahan, golongan-golongan pertengahan. Okey, sehingga kan rakyat-rakyat tidak mempercayai lagi sistem pemerintahan beraja di Perancis. Tapi kalau dekat Inggeris, mereka tukar sistem pemerintahan beraja kepada pemerintahan beraja berkuasa, pemerintahan raja berperlembagaan. Masih lagi ada raja, tetapi di Perancis berbeza. Kenapa berbeza? Disebabkan mereka tidak mempercayai langsung sistem pemerintahan beraja. Tidak kiralah mutlak ke perlembagaan ke apa, mereka tak nak langsung ada raja. Jadi apa sistem pemerintahan yang mereka tukar? Mereka tukar daripada sistem raja berkuasa mutlak kepada sistem republik. Apa ini sistem republik? Sistem republik adalah satu sistem di mana pemerintah Perancis dipilih melalui pilihan raya. Maksudnya pemerintah Perancis dipilih daripada kalangan rakyat, bukan lagi kerabat diraja. Kalau sistem raja berkuasa mutlak, kalau contoh seseorang raja itu meninggal dunia, okey, anak dia yang akan ganti. Kalau anak dia meninggal, cucu dia akan ganti. Masih lagi dalam, orang kata, bloodline yang sama. Tapi bila ada sistem republik, pemerintahan semua berada di tangan rakyat. Rakyat memilih raja berdasarkan pilihan raja. Kalau mereka tak suka dengan Perdana Menteri atau Presiden, dia boleh bawa turun dan pilih pemerintah yang baru, terpulang kepada rakyat. Okey, dan kenapa mereka ingin buat ini? Sebab rakyat memperjuangkan kebebasan dan persamaan. Mereka sama juga macam rakyat Inggeris, mereka tak nak golongan atasan, mereka tak nak golongan bawahan, mereka nak ada satu golongan sahaja. Maksudnya golongan orang kata, golongan di mana dia golongan rakyat yang memilih pemimpin. Pemimpin itu wujud disebabkan oleh rakyat. Okey, dapat? Itu adalah apa yang berlaku di Perancis. Mereka ada semangat nasionalisme, mereka ditindas oleh raja mereka, dan mereka gulingkan sistem pemerintahan, dan mereka wujudkan sistem pemerintahan mereka yang tersendiri. Okey, so kita bergerak daripada Perancis, kita pergi kepada Amerika. Revolusi Amerika. Apa pula revolusi Amerika? Apa pula yang berlaku dekat Amerika? Dekat Amerika ini berbeza. Kalau contoh Perancis dengan Inggeris, okey, rakyat dia ditindas oleh raja berkuasa mutlak, jadi mereka tukar sistem pemerintahan di negara mereka. Tetapi di Amerika berbeza, disebabkan mereka masih lagi ditindas, tetapi mereka tidak ditindas oleh raja. Sebabkan apa? Sebab mereka merupakan negara jajahan. Jajahan siapa? Jajahan yang sama macam negara kita, iaitu British. British ni tidak hanya menjajah tanah Melayu, mereka juga menjajah banyak negara dekat dunia, termasuk Amerika. Jadi Amerika ini merupakan salah satu negara jajahan British.
Jadi bila British menjajah Amerika, British ini tidak menjaga kebajikan rakyat-rakyat Amerika. Jadi rakyat-rakyat Amerika ni berasa tertindas sebab kebajikan mereka tidak dijaga. Jadi sebabkan itulah mereka adanya semangat, wujudnya semangat nasionalisme dalam diri mereka. Jadi mereka ingin membebaskan diri mereka daripada penjajahan British. Kalau kau tengok dalam slide saya terangkan Amerika berjaya bebas daripada cengkaman penjajah British disebabkan mereka ada semangat nasionalisme. Kenapa? Sebab dia, saya terangkan tadi, British tidak menjaga kebajikan rakyat Amerika. Okey, dapat dekat situ ya. Okey, sampai di sini saja video saya pada hari ini. Saya harap kamu tahu dari mana munculnya idea nasionalisme ini. Okey, so jangan lupa untuk melihat video ini di bahagian yang seterusnya nanti sebab kita tak habis. Kita baru belajar beberapa subtopik. Kita masih ada lagi beberapa lagi nanti ya. Okey, so jangan lupa untuk melihat video ini di bahagian yang seterusnya nanti. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video-video eTution. Jangan lupa untuk layari channel eTution. Jangan lupa layari website eTution.my dan jangan lupa untuk komen. Kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, bila dah tengok video saya, korang nak tanya soalan, tak faham ini, tak faham itu, korang boleh komen. Okey, saya akan baca komen korang tu. Dan kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Dan kalau korang nak request video-video lain, saya tak naklah tajuk ni, saya nak tajuk ni, bagi tahu. Kita orang akan cepatkan pembuatan video untuk video yang korang request. Semuanya untuk you guys. Okey, so jangan lupa bukan hanya ada video saya saja, kita ada juga video matematik daripada Miss Amalia, kita ada matematik tambahan daripada Mr. Ahmad, kita ada Miss Anis, kita macam-macam tutor-tutor yang hebat, okey, mengajar pelbagai subjek yang menarik. Okey, semuanya hanyalah di eTution. Okey, dan yang paling penting sekali di akhir video saya cakap, tolonglah jangan lupakan saya sehistrozi dalam eTution. Subjek apa? Subjek apa lagi kalau bukan subjek sejarah. Okey, bye bye.